Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kelapangan untuk menyambung ulang kaji kita, iaitu kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Haji Said Haji Ibrahim, iaitu seorang bekas mufti negeri Sabah. Kali ini kita akan sambung di fasa yang ketiga. Fasal ketiga adalah kepentingan akidah dalam Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam Islam, iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan, di mana amalan-amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang berlandaskan akidah. Justru itu, mereka yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap pahala darinya dan tidak takut seksaannya dan beramal bukan kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula mengambil kira, iaitu tidak menghiraukan adakah amalan-amalan mereka itu sah atau batal dan adakah perbuatan mereka halal atau haram, maka mereka yang bersikap demikian itu tidak berhak menerima pahala daripada Allah Subhanahu wa taala di atas amalan-amalan yang mereka kerjakan itu. Ini ialah kerana mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni orang yang kafir dan tidak menghendaki balasan pahala daripada Tuhan mereka, dan juga amalan yang dikerjakan oleh mereka tidak mencari keredaan Allah yang menjadikan mereka itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni orang-orang yang kafir, diseksa disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka kerana tidak menyelidiki agama Allah, iaitu agama Islam, dan tidak mahu mendengar wahyu ilahi yang disampaikan oleh para rasul, terutama apabila mereka mendengar dan dibacakan ayat-ayat Allah. Mereka memperolok-olokkan dan mempersendakan. Oleh itu, amalan mereka ditolak, yakni tidak diterima, dan mereka diseksa di atas kekufuran mereka itu. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, firman Allah taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dalam surah Al-Furqan ayat 23, dan kami, yakni Allah, tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka itu telah kerjakan dan jenis amal yang mereka pandang baik, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Firman Allah ini jelas dengan tegas menyatakan apa jua amal baik yang pernah dilakukan oleh seseorang, oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, iaitu orang-orang kafir di dunia dahulu, akan terbuang sahaja pada hari kiamat kelak dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka itu. Firman Allah Ta'ala lagi, Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadis taddat bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' zalika huwa ad-dalalul ba'id. Surah Ibrahim ayat 18. Bandingan segala kebaikan amal dan usaha orang-orang kufur ingkar terhadap Tuhannya ialah seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh segala faedah pun dari apa yang telah mereka usahakan itu.
sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Firman Allah Ta'ala tersebut menyatakan segala apa yang telah mereka amalkan dan usahakan yang tidak berdasarkan keimanan yang berlandaskan akidah yang sahih dan tidak pula mengikut jalan yang betul benar, atau yang mendatangkan kebaikan kepada mereka pada hari akhirat kelak, adalah suatu amalan dan usaha yang sia-sia dan tidak mendapat apa-apa balasan daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Surah An-Nur ayat 39. Dan orang-orang yang kafir, iaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata yang disangkakan air oleh orang-orang yang dahaga. Lalu ia menuju ke arahnya, sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu yang disangkakannya itu. Demikianlah keadaan orang yang kafir, iaitu tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disangkanya, dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya, dan ingatlah, Allah amat segera hitungan hisabnya. Firman Allah ini menerangkan perihal orang-orang yang tidak beriman, iaitu orang-orang kafir yang akan rugi dan hampa di akhirat kelak. Kerana amal-amal mereka yang baik, yang dapat menolong mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab siksa Allah. Mereka adalah ibarat orang-orang yang dahaga di padang pasir pada tengah hari yang terik panasnya. Ia melihat riak sinaran panas dari jauh seperti air, dan setelah ia sampai ke situ, hampalah hatinya kerana tidak didapatinya sesuatu apapun. Sehubungan dengan ini, akidah bukan saja hanya menjadi suatu kepentingan dalam Islam, tetapi adalah juga merupakan suatu perkara yang terpenting dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari, di mana mereka yang hidup di dunia ini tanpa akidah, dan dengan erti kata yang lain, mereka yang jahil dalam akidah adalah seseorang seperti seorang yang buta, yang tidak kenal keadaan dan bentuk diri mereka sendiri. Begitulah halnya orang-orang yang hidup di dunia ini tanpa akidah, iaitu jahil dalam akidah. Mereka tidak tahu siapakah yang menjadikannya, kenapakah mereka dijadikan, apakah hikmah ataupun rahsia dan falsafah hidup manusia di muka bumi ini, bagaimana permulaan dan kesudahan hidup mereka di dunia ini. Setelah mereka keluar dari dunia, iaitu mati, ke mana mereka akan pergi, dan setelah mereka mati, adakah akan dihidupkan kembali. Dalam akidah Islam, mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam dunia ini dan tidak kenal yang menjadikan diri mereka sendiri adalah orang yang hidup tidak bertauhid dan tidak berakidah. Dan mereka itu adalah hidup dalam kekufuran yang hanya hidupnya untuk makan dan minum saja, sebagaimana haiwan, dan tempat kedudukan mereka adalah dalam neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى. Surah Muhammad ayat 12. Orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum. Sedang neraka lah menjadi tempat tinggal mereka ataupun kediaman mereka. Akidah yang mempunyai peranan penting dalam
kehidupan dan kehidupan seseorang untuk menanamkan semangat keimanan dalam hati mereka. Seseorang yang hidup di alam dunia ini dan tidak tertanam dalam hatinya rasa keimanan adalah mereka yang terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia. Oleh itu, mereka yang hidup di dunia ini tanpa dipandu oleh akidah dan tidak tertanam dalam hatinya semangat keimanan, mereka sentiasa berasa gembira di dunia ini dan berangan-angan hidup di dunia ini lebih lama. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ Wallahu basirum bima ya'malun. Surah Al-Baqarah ayat 96. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup lama. Dan lobanya mereka itu kepada hidup ini melebihi loba-loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang daripada mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskan daripada azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang dilakukan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 96. Oleh yang demikian, berakidah, bertauhid dalam Islam dan hidup di dunia ini adalah satu perkara yang penting untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Seseorang yang telah nyata kejahilannya dalam ilmu akidah, iaitu akidah al-iman ataupun ilmu tauhid, binasalah akidah dan amalan-amalan mereka dan banyak maksiat dan dosa yang akan berlaku serta timbul berbagai kerosakan dan bala bencana. Firman Allah Subhanahu wa taala, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di dunia dan di laut sebab dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, iaitu timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebagaimana daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Bala bencana yang diturunkan Allah itu tidak putus-putus di sana sini adalah disebabkan banyak perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia sendiri kerana kejahilan mereka dalam akidah dan tauhid. Dengan erti kata yang lain, hidup mereka itu selaku seorang Muslim tidak berasaskan akidah dan tauhid, membentuk diri manusia di dunia dan di akhirat. Seseorang manusia yang hidup di dunia sebagai darul fana, iaitu negeri yang binasa, dan hidup di akhirat sebagai darul baqa, negeri yang kekal abadi, hendaklah membentuk diri mereka dengan iman dan Islam yang berasaskan akidah yang sahih. Ini bermakna akidah merupakan asas utama untuk membentuk diri manusia menjadi seorang mukmin dan muslim, seorang yang beriman dan beragama Islam. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari beriman dan menganut agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Surah An-Nisa ayat 136. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab
Allah, iaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu, dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dalam kesesatan yang sejauh-jauhnya. Firman Allah lagi, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Surah Taghabun ayat 8. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta kepada penerang cahaya Al-Quran yang kami turunkan, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Firman Allah lagi, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Surah Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian daripada harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala. Mengenai dengan Islam, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana berikut, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Surah Al-Baqarah ayat 208. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redai agama Islam itu menjadi agama kamu. Surah Maidah ayat 3. Akidah membentuk diri manusia di dunia dan di akhirat, kerana tertakluk di bawah akidah itu iman dan Islam. Iman membentuk diri manusia dalam perkara-perkara batin, iaitu mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, takdir baik dan jahat. Iman yang membentuk diri manusia bersifat sabar, mengasihi saudara seagama sebagaimana mengasihi diri sendiri, bercakap dalam perkara yang kebajikan, memuliakan tetamu, menghubungkan silaturahim, tidak menyakiti jiran tetangga dan lain-lainnya. Semua perkara tersebut adalah timbul dari keimanan yang dibentuk oleh akidah. Islam membentuk diri manusia dalam perkara-perkara zahir, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah, sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat dan mengerjakan haji ke Baitullah. Oleh itu, dalam akidah Islam, iman dan Islam tidak boleh dipisahkan, kerana kedua-duanya tertakluk di bawah akidah yang membentuk diri manusia di dunia dan di akhirat. Andainya seseorang itu tidak mempunyai perkara-perkara batin tersebut yang boleh diistilahkan sebagai rukun iman, dan tidak melaksanakan perkara-perkara yang zahir sebagaimana yang dinyatakan yang boleh diistilahkan pula sebagai rukun Islam, adalah bermakna hidup mereka itu tidak berakidah dan diri mereka tidak dapat dibentuk dengan akidah, kerana mereka tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman, kerana mereka itu termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman dan tidak Islam, dan hidup mereka itu tidak berakidah dan tidak bertauhid. Seterusnya kita lihat hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia.
dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari di dunia ini mempunyai hubungan dan pertalian dengan Allah yang Maha Esa dan hubungan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Allah adalah diikat oleh akidah melalui kalimah tauhid yang mengaku tiada Tuhan disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang Maha Esa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran ayat 18. Pengakuan seseorang manusia tiada Tuhan yang berhak disembah yang diikrarkan dengan dalam kalimah syahadah la ilaha illallah adalah membuktikan bahawa hubungan manusia dengan Allah adalah berdasarkan akidah dan tauhid. Dan hubungan ini adalah hubungan di antara Khalik dengan makhluk yang dijadikan, iaitu hubungan Allah dengan makhluk-makhluknya, iaitu manusia. Dengan arti kata lain, manusia yang menghubungkan dirinya dengan Allah pada semua perkara dan pekerjaan adalah bermakna mereka telah mentauhidkan rububiyah Allah, iaitu mengiktikadkan dengan iktikad yang pasti bahawa Allah yang Maha Esa dan berkuasa adalah menjadikan dan mentadbir semua perkara dan pekerjaan manusia di alam dunia ini. Oleh itu, akidah dan tauhid adalah menjadi asas agama, dan Allah menjadikan manusia adalah untuk menyembah dan beribadat kepadanya dan menghubungkan di antara manusia dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Mengenai hubungan manusia sesama manusia, akidah dan tauhid menghubungkan dan mengikat mereka itu dengan dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ikrar seseorang yang sama-sama mengaku Allah Ta'ala, iaitu Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, dan Nabi Muhammad utusan Allah adalah orang-orang yang bersama-sama beriman dengan Allah dan Rasul-Rasulnya, dan sama-sama beragama dengan agama Islam, agama yang diredai Allah, di mana mereka yang berhubung dengan sesama manusia dalam agama Allah ini yang telah diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang benar. Firman Allah Azza wa Jalla, wa man ya'tasim billahi faqad hudi ila siratim mustaqim. Dan sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul, iaitu lurus. Surah Ali Imran ayat 101. Hubungan manusia sesama manusia dalam agama Allah yang telah diikat oleh akidah dan tauhid adalah menimbulkan semangat kerjasama. Mereka memperjuangkan hak agamanya dan kesuciannya dengan mengorbankan harta, benda dan jiwa mereka kerana didorong oleh keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Firman Allah Ta'ala, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya,
kemudian mereka terus percaya dan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta, benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Surah Al-Hujurat ayat 15. Hubungan manusia sesama manusia dalam mentauhidkan Allah, amalan dan pekerjaan mereka tertakluk di bawah takbir Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kitabnya yang satu, iaitu Al-Quran, dan rasulnya yang satu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kiblat yang satu, iaitu Kaabah. Dengan tercantumnya perkara tersebut dalam hati seseorang tadi, akan timbul perasaan kasih sayang dan perpaduan ummah dalam ikatan yang satu, iaitu ikatan ukhuwah Islamiyah, iaitu persaudaraan dalam agama Islam. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Surah Al-Hujurat ayat 10. Mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Fitrah manusia yang hidupnya perlu kepada beragama. Akidah menjadi asas utama untuk mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Islam selaku agama yang sesuai dengan fitrah manusia perlu dipandu oleh akidah agar mereka benar-benar menjadi seorang insan yang kamil yang berasaskan akidah. Kerana dengan akidahlah seseorang manusia itu menjadi orang yang beriman dan Islam. Seseorang yang beriman dan Islam yang tidak berasaskan keimanan dan keislaman mereka dengan akidah, keyakinan mereka kepada agamanya tidak kukuh kerana tidak ada panduan dan asas yang boleh mengukuhkan mereka itu kepada beragama, di mana keimanan dan keislaman mereka itu dengan mudahnya boleh diselewengkan oleh mereka yang memang sentiasa mencari jalan untuk merosakkan akidah orang-orang yang beriman dan Islam. Oleh yang demikian adalah fardu ain ataupun kewajipan bagi setiap orang yang mukallaf lelaki dan perempuan mempelajari ilmu akidah, iaitu aqaid al-iman atau ilmu tauhid, untuk menjaga dan mengelakkan diri mereka daripada iktikad-iktikad yang batil dan yang boleh merosakkan akidah. Mengenai mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid secara mendalam dan lebih luas lagi, lebih daripada keperluan fardu lain, hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Iaitu apabila sudah ada antara orang Islam di tempat mereka yang mengetahui masalah-masalah akidah atau tauhid yang lebih mendalam dan lebih luas, gugurlah fardu belajar ilmu akidah dan tauhid secara mendalam dan luas tadi ke atas orang-orang Islam yang lain. Sehubungan dengan ini, perlu dinyatakan bahawa maudhu' asasi di dalam Al-Quran ialah maudhu' ilmu akidah, qaid al-iman ataupun ilmu tauhid. Ini dapat dibuktikan bahawa setiap lembar di dalam kitab Allah, iaitu Al-Quran, terdapat seruan Allah mengajak manusia beriman kepada Allah atau malaikat-malaikatnya atau kitab-kitabnya atau rasul-rasulnya atau hari akhirat dan takdir baik dan jahat. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah daripada Makkah ke Madinah selama 13 tahun, ayat Makkiyah, bolehlah dikatakan hampir seluruhnya membahaskan masalah-masalah di sekitar akidah dan tauhid dan juga masalah yang berkaitan dengannya. Berdasarkan fakta-fakta inilah ilmu akidah dan ilmu tauhid menjadi suatu ilmu yang mengukuhkan keyakinan manusia beragama dan juga suatu ilmu yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang yang mukallaf supaya syahadah mereka itu betul, Islamnya betul, imannya sah, amalannya diterima Allah. Kerana dengan mengetahui dan memahami ilmu tersebut, mereka dapat mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah, di mana dalam ilmu akidah dan tauhid itu didapati dalil dan hujah
ya untuk menetapkan dan meyakinkan akidah seseorang itu dan mengajak mereka beriman. Dan hari sekali kita lihat kepada perbincangan dan kesimpulan kepentingan akidah dalam Islam ialah yang pertama, amalan-amalan seseorang tidak diterima oleh Allah kecuali amalan-amalan orang yang beriman yang berasaskan akidah. Kedua, orang yang tidak beriman dan tidak berharap pahala daripada Allah dan tidak takut siksa Allah dan beramal bukan menuntut keredaan Allah, tidak berhak menerima pahala daripada Allah. Ketiga, orang yang tidak beriman, yang mengerjakan apa jua amalan yang baik di dunia, pada hari kiamat kelak tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepadanya kerana kekufurannya di dunia dahulu. 4. Akidah, suatu perkara yang terpenting juga dalam hidup dan kehidupan di dunia. Mereka yang jahil dalam akidah seperti orang yang buta yang tidak kenal bentuk diri sendiri. 5. Mereka yang tidak mengenal Allah, pencipta alam ini, dan